Assalamualaikum. Hai, saya Tim Iskandar bin Abdul Rahman. Saya daripada kod 3, Itikaf Profesional. Nombor matrik saya ialah D21113270. Itu sahaja daripada saya. Dipersilakan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasni Kashim bin Qasim. Nombor matrik saya D20313186. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Aiman bin Alun Bakhtiar. Nombor matrik D20313238. Baiklah, dari segi istilahnya, tindakan enggan memberikan aset untuk tujuan penukaran aset oleh satu atau lebih orang yang diamanahkan dengan aset tersebut, sama ada dipegang atau digunakan untuk tujuan khusus. Penyelewengan ialah sejenis penipuan kewangan. Contohnya, seorang peguam mungkin menyeleweng dana dari akaun amanah pelanggannya. Seorang penasihat kewangan mungkin menggelapkan dana pelabur, dan seorang suami atau isteri mungkin menggelapkan dana dari bank akaun yang dipegang bersama dengan pasangan. Dari sudut bahasanya adalah pelaburan wang haram. Harap padi, padi makan pagar. Ianya satu petikan peribahasa yang amat sesuai untuk digunakan dalam konteks ini, iaitu penyelewengan kewangan. Hal ini dikatakan sedemikian kerana kita memberi sepenuh kepercayaan kepada dia untuk mengurus sesuatu benda, dan dalam masa yang sama ia mengambil kesempatan untuk kepentingan peribadinya sendiri. Kewangan merupakan aset yang amat bernilai di mata seseorang. Hal ini dapat dibuktikan dengan melalui contoh seperti hari ini. Okey, baiklah, daripada misi dan visi kami ialah, antara misi yang terdapat ialah menerajui usaha pencegahan rasuah di Malaysia dan menjadikan SPRM sebagai organisasi yang dinamik dan progresif melalui pembangunan kapasiti dan kapabiliti yang berterusan. Dan visi ialah mewujudkan masyarakat Malaysia yang bebas daripada rasuah dan menjadikan SPRM agensi pencegahan rasuah bertaraf dunia. Baiklah, antara moto kami adalah amanah dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab, tegas menjalankan penyiasatan terhadap semua perlakuan penyelewengan secara objektif dan tanpa pilih kasih, dan juga adil bertindak secara saksama tanpa prasangka, dan berat sebelah dalam semua keadaan berteraskan keluhuran undang-undang. Objektif adalah membanteras segala bentuk penyelewengan kewangan dan penyelewengan secara berterusan. Faktor-faktor jenayah penyelewengan wang ini adalah pemantauan dan pelaksanaan sistem kawalan dalaman dan prosedur kewangan yang lemah serta ketidakcekapan transaksi kewangan. Kesukaran dalam mengenal pasti jenayah penyelewengan wang ini kerana kebanyakan jenayah ini dilakukan oleh profesional-profesional yang berpendidikan dan mahir dalam bidang kewangan ini. Mereka juga mengenali selok-belok dalam bidang ini dan pegawai atasan mudah tertipu olehnya. Pada era kemewahan ini, masyarakat yang hendak menikmati kemewahan dan kekayaan yang tinggi menyebabkan mereka melakukan jenayah ini, atau dengan kata lain, mencuri wang awam atau syarikat. Sikap kehendak yang tidak terhad ini telah menutup mata mereka daripada menyedari kesan-kesannya. Baiklah, untuk kesan-kesan penyelewengan wang ini, jenayah kola putih lebih mengerunkan berbanding jenayah konvensional kerana ia boleh menjejaskan prestasi kewangan sesebuah organisasi. Pembangunan tidak seimbang dan saksama menjejaskan imej negara kita serta dipandang serong, menyebabkan pentadbiran negara kita menjadi lemah dan huru-hara, dan juga pentadbiran negara secara keseluruhan yang akan merosot.
Individu yang telah disasarkan ialah ahli pengurusan wang negara, pekerja kerani sesebuah syarikat, pengurusan wang Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional iaitu PTPTN, pemberi kewangan berlesen dan juga pengurusan kewangan bank. Iaitu langkah-langkah untuk mengatasi hal penyelewengan wang ini adalah yang pertama iaitu menjatuhkan hukuman seperti masuk penjara atau denda bayaran atau kedua-duanya tanpa mengira status kedudukan seseorang. Yang kedua ialah penyeliaan yang ketat terhadap jabatan-jabatan yang mudah terjebak dalam penyelewengan atau sering berurusan dengan orang ramai harus dilaksanakan. Yang ketiga ialah pihak kerajaan hendaklah menganjur kempen kesedaran tentang isu penyelewengan wang ini. Dan yang keempat ialah pihak sekolah boleh menerapkan sifat nilai murni di dalam jiwa anak-anak agar mereka dapat mengaplikasinya di kemudian hari. Dan yang terakhir ialah pihak ibu bapa boleh juga memantau anak-anak mereka supaya mereka lebih berhati-hati dalam pengurusan kewangan. Kronologinya, punca utama berlakunya jenayah penyelewengan wang ini adalah pemantauan dan pelaksanaan sistem kawalan dalaman dan prosedur kewangan yang lemah serta ketidakcekapan transaksi kewangan. Pegawai atasan yang sangat mempercayai pegawai-pegawai bawahan dalam pengurusan kewangan menyebabkan pegawai bawahan itu mudah menipu pegawai atasan. Selain itu, kesukaran dalam mengenal pasti jenayah penyelewengan wang ini. Ini kerana kebanyakan jenayah ini dilakukan oleh profesional yang berpendidikan dan mahir dalam bidang kewangan ini. Mereka juga boleh mengenali selok-belok dalam bidang ini dan pegawai atasan mudah tertipu olehnya. Juga pada era kemewahan ini, masyarakat yang hendak menikmati kemewahan dan kekayaan yang tinggi menyebabkan mereka melakukan jenayah ini. Atau dengan kata lain, mencuri wang awam atau syarikat. Sikap kehendak yang tidak terhad ini telah menutup mata mereka daripada menyedari kesannya. Berikut adalah ahli panel dan latar belakangnya yang telah kami jemput dalam perbincangan ini. Yang pertama ialah Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Tempat belajar beliau ialah Universiti Nottingham pada tahun 1974 di bidang ekonomi industri. Kerjayanya ialah Wakil Menteri Tenaga, Telekom dan Pos, Wakil Menteri Pendidikan, Wakil Menteri Kewangan, Menteri Besar Pahang, Menteri Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan dan juga Menteri Pertahanan pada tahun 4. Seterusnya ialah Tengku Datuk Seri Utama Zafrul bin Tengku Abdul Aziz. Tempat bersekolah pada Kolej Melayu Kuala Kangsar, MCKK merupakan alumni di kolej tersebut. Yang kedua ialah pengajian A di level Sherborne School, Dorset, United Kingdom. Kelulusan ijazah sarjana muda sains kepujian, ekonomi dan perakaunan dari University Bristol, United Kingdom. Dan anugerah sarjana sastra MA dalam kewangan dan urusan dari University Exeter, United Kingdom. Baiklah, untuk panel yang seterusnya ialah Datuk Wira Dr. Maznah Hamid. Antara tempat belajar beliau adalah Diploma Administration Business Executive, ABE, Personal Management, Human Resource Research, Malaysian Institute Management, Diploma in Personnel and Personnel Management, Personal Development, Leadership Corporation, Accelerate Instructor Training and Corporate Education, Hawaii, USA, Business School for Entrepreneurs, USA, Business School for Investors, Singapore, dan ijazah kedoktoran pentadbiran perniagaan dalam bidang keusahawanan, inovasi dan modal pembangunan insan dari Central State University of New York. Baiklah, itu saja perbincangan kumpulan kami pada slide kali ini. Thanks and see you next time.